Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, sini pendengar yang dimiliki Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat-ayat tentang malaikat yang bicarakan tentang peranan malaikat, antaranya mendoakan untuk orang beriman. Selepas peranan yang pertama, iaitu mikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-7, 8 dan 9 daripada surah Al-Mu'min. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Malaikat-malaikat yang mikul arash dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Saya mengatakan, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam syurga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapa-bapa mereka dan isteri-isteri mereka dan keturunan mereka semua. Sungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pemalasan kejahatan pada hari itu, maka sungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat padanya, dan itulah kemenangan yang besar. Muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, dalam kuliah terdahulu kita telah lihat ini merupakan satu motivasi untuk Rasulullah dan juga golongan beriman kaum mukminin tentang penyertaan malaikat bersama-sama dengan mereka. Jadi ayat ke-7, ke-8, ke-9 ni setelah menjelaskan ataupun permohonan malaikat untuk orang beriman agar selamat dari siksa neraka, malaikat melanjutkan permohonan mereka kepada Allah dengan mengulangi menyebut nama Allah. Ini takrar. Takrar ni maknanya pengulangan. Macam salah satu sebabnya untuk penguatan, pengukuhan. Di samping juga kadang-kadang merujuk kepada nak ceritakan kebesaran, rasa kenikmatan dengan kita menyebut perkara tersebut selalu. Seperti orang yang lamun cinta, kena sebut nama orang yang dicintai selalu. Maka begitulah orang beriman ni, para malaikat, makhluk Allah SWT yang sangat tinggi imannya, mereka yatalazzazun, rasa seronok dengan menyebut nama Allah SWT. Mereka berkata, Tuhan kami, di samping itu masukkanlah hamba-hamba yang beriman itu dalam syurga Aden yang Kau janjikan kepada mereka melalui Rasul-Mu, dan masukkanlah juga sesiapa saja yang saleh atau siapa yang wajib masuk syurga antara bapa-bapa mereka, pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka semua. Sungguhnya Engkau lah yang maha perkasa, yang tidak dapat menolak ketetapan-Mu. Engkau maha bijaksana atas segala tindakan-Mu. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, sebenarnya doa mohon keselamatan dari siksa neraka juga secara automatik merupakan doa untuk masuk syurga. Kerana di akhirat nanti hanya ada dua pilihan, syurga atau neraka. Yang tidak ada di sini pasti akan berada di sana. Tak ada dalam syurga, mesti ada dalam neraka, dan sebaliknya. Kerana itu sebagian ulama memahami kata masukkanlah dalam arti percepatkanlah mereka masuk. Ada juga yang memahami kata tersebut sesuai maknanya yang sebenar, tapi itulah yang dimohon oleh malaikat. Sama ada masukkan, confirmkan kemasukannya, dan yang kedua cepatkanlah masuk itu ke dalam syurga ya Allah. Perkara ini telah kita bincangkan dahulu dalam surat Tur. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangkan sedikit pun dari pahala amalan mereka. Artinya syafaat al-kibar lis-sighar, syafaatul ajdad lidzurriyah,
syafaat ibu bapa, datuk nenek moyang saleh kepada keturunan mereka yang bermasalah besok di sisi Allah SWT. Asal saja masalah tersebut tidaklah masalah yang complicated, asalkan ia jauh daripada masalah yang berkaitan dengan syirik pada Allah SWT. Kerana syirik ni muslim-muslimat ini mereka Allah sekalian, tiada keampunan baginya. Kalau kita nak lihat lebih lanjut tentang bagaimanakah yang dimaksudkan dengan syafaat ini, saya cadangkan muslim-muslimat baca daripada buku, daripada majalah Solusi sebagai contohnya, yang ditulis antara dalam kolom akhir zaman oleh Ustaz Omar Muhammad Nur, menceritakan tentang bagaimana peranan para malaikat ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan tentang bagaimanakah mereka yang kekurangan pahala di akhirat kelak akan dilengkapkan, disempurnakan. Kerana perkataan syafaat itu sendiri merujuk pada menggenapkan, penggenapan. Satu yang tidak genap maka digenapkan dengan sebab adanya perkara kebaikan yang dilakukan itu. Muslim-muslimat ini mereka sekalian, ini antara kerja para malaikat. Apa lagi kerja para malaikat ni sebenarnya? Banyak ada kerja para malaikat. Antaranya yang telah kita bincangkan dua dalam ayat ke-7 ke-8 ni, iaitu peranan para malaikat yang pertama memikul arash. Ini peranan mereka di langit. Yang kedua, peranan mereka ni iaitu menjaga syurga. Para malaikat ni tugaskan Allah SWT untuk menjaga syurga. Itu sebab dalam surah Zumar kita dapat lihat jelas Allah gambarkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang yang bertakwa kepada Allah SWT dibawa ke dalam syurga bergerombolan. Apabila mereka sampai dekat syurga ni, pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, khazanatuha. Khazanatuha ni perkataan jamak daripada perkataan khazin. Seperti juga perkataan hafazah, jamak daripada hafiz. Jadi ini tugas para malaikat penjaga syurga. Ridwan, ini merupakan kata-kata yang pertama diucapkan oleh malaikat ini kepada orang yang masuk syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ini tugas malaikat yang kedua. Tugas malaikat yang ketiga, muslim-muslimat sekalian, iaitu menjaga neraka. Sebab jelas disebut oleh Allah, contohnya dalam surah Al-Mudaththir ayat 26 hingga 30, sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Aku akan masukkannya ke dalam neraka saqar. Tahukah kamu apa neraka saqar itu? Neraka saqar ni tidak meninggalkan dan tidak pula membiarkan. Neraka saqar membakar kulit manusia. Di atasnya ada 19. 19 apa? Kata para ulama tafsir, kata Ibn Jarir Tabari, riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, maksud 'alaiha 19 ni dekat pintu, dekat syurga, dekat neraka sakar ni ada 19 orang malaikat zabaniyah, penjaga neraka. Dulu dalam surat Tahrim kita ada bincangkan juga para malaikat ni, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya manusia dan batu-batu. Di atasnya ada malaikat-malaikat yang cukup ganas, bengis, yang kasar, keras. Mereka tidak akan memaksiati Allah SWT terhadap apa yang disuruhnya, dan mereka akan lakukan tanpa bantahan sedikit pun. Ini tugas malaikat yang ketiga. Yang keempat, jelas para ulama contohnya dalam buku Menyelisih Alam Malaikat. Tugas malaikat lagi itu menguruskan pergerakan awan dan turunnya hujan. Ini tugas malaikat namanya Mikail yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Wasafati saffa fazajirati zajra fataliyati zikra. Demi rombongan yang bersasaf dengan sebenar-benarnya, demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya, demi rombongan yang membawakan pelajaran. Ini gambaran pada malaikat. Ayat ni sifat-sifat yang merupakan sifat para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin ini muliakan Allah sekalian. Pernah satu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan sekelompok orang Yahudi datang bertemu Nabi. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Abul Qasim, beritahu kepada kami tentang Ar-Ra'd. Apa yang maksudkan dengan Ar-Ra'd? Lalu Nabi telah menjawab, Ar-Ra'd adalah salah satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga awan, yang membawa alat
tiupan daripada api yang digunakannya untuk menolak awan tersebut ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu golongan Yahudi ni berkata, suara apa yang didengarkan itu? Nabi menjawab, inilah suara di mana awan itu ditolak, dihalau untuk sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat dalam hadis ini menunjukkan adanya tugasan para malaikat oleh Allah untuk menolak awan ke tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala olehnya. Muslim-muslimat ini dimuliakan Allah sekalian. Dan memang ada riwayat bahawa Nabi telah bertanya kepada Jibril, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada Mikail, apa kerjanya? Jawapan Jibril, Mikail ini tugasnya adalah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah dan mengawal kadar hujan. Tentunya Mikail ini dimaksudkan dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Lebih lanjut, muslim-muslimat ini dimuliakan Allah sekalian, setakat inilah datang dalam hadis. Lagi tugas malaikat ni menjaga gunung. Itulah sebabnya dipanggil sebagai Malaikatul Jibal. Malaikatul Jibal ni dalam peristiwa Nabi berdoa, Nabi berdakwah kepada penduduk di Taif, maka mereka menolak. Datanglah malaikat yang menjaga gunung untuk menjalankan perintah. Kalau Nabi ingin mereka ni diempapkan ke atas mereka ni kerana kedegilan tersebut. Maknanya kat sini nak tunjukkan betapa besarnya penciptaan bentuk tubuh fizikal malaikat tugaskan untuk menjaga gunung. Sebab satu malaikat saja mampu untuk mengangkat kedua gunung atas permukaan, menghempapkan ke atas mereka. Dan malaikat ini juga yang pernah menimpakan ke atas. Malaikat-malaikat ini juga yang telah menimpakan kepada penduduk Sadum, kota Sadum yang melakukan homoseks dan juga lesbian yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Lagi kerja malaikat ni yang keenam, iaitu meniup sangkakala, meniup sur. Sur, wanufikha fis sur. Wanufikha fis sur ni, sur adalah tanduk yang ditiupkan padanya. Berapa kali tiupan diperintahkan? Untuk setengah ulama mengatakan jumlahnya 3 kali tiupan untuk menentukan telah berlakunya kiamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana mungkin aku ni boleh bersenang-senang sedangkan petugas meniup sangkakala ni telah memasukkan sangkakala itu ke dalam mulutnya, siap sedia untuk menunggu bila diperintahkan lalu dia akan meniupnya. Lalu para sahabat mendengar perkara ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang patut kami lakukan? Apa yang kami baca? Jawapan Rasulullah SAW, kamu hendaklah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Maknanya satu ucapan orang-orang beriman selepas melakukan ketaatan, kita berserah pada Allah lah. Kalau berlaku kiamat pada waktu ni, kami telah buat yang terbaik, ya Allah. Ini antara kerja para malaikat. Lagi kerja para malaikat ni menjaga kota Mekah dan juga Madinah, yang merupakan dua kota umat Islam. Pernah kita bincangkan tentang Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah maknanya perkara-perkara yang akan berlaku di akhir zaman kelak, sebelum kiamat. Pernah kita bincangkan kisah tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang asal usulnya daripada Kristian, kemudian masuk Islam. Dalam hadis berkaitan dengan Jassasah, yang mana mereka telah pun tersesat di sebuah pulau lepas kapal mereka karam. Maka kelihatanlah di situ seekor makhluk yang berbulu yang tidak diketahui mana kepala dan kakinya. Muslim-muslimat, kalau nak baca kisah tentang Asyratus Sa'ah, akhir zaman ni, bacalah buku yang terbaik dalam pemerhatian saya, iaitu buku bertajuk Hari Kiamat Sudah Dekat. Menyusun kronologi kiamat ni satu persatu daripada hadis-hadis yang sahih. Asyratus Sa'ah antara yang terbaik di tulisan Melayu iaitu Hari Kiamat Sudah Dekat, tulisan Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Ini merupakan kajian tesis peringkat postgrad beliau. Jadi muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, dalam kisah berkaitan dengan Dajjal tidak akan berjaya memasuki Mekah dan Madinah kerana ia dikawal oleh malaikat yang tertentu. Lagi tugas malaikat ni iaitu menjaga Syam. Syam ini yang dimaksudkan iaitu negara Syria, Jordan dan sebahagian daripada Palestin, tempat di mana Nabi telah diisrakan padanya. Jadi ini antara menunjukkan keutamaan Syam, keutamaan negara Syria dan Jordan, kerana tempat ini para malaikat menghamparkan sayap-sayap mereka di atasnya, seperti mana yang telah diriwayatkan melalui hadis Zaid bin Sabit, bahawa beliau ini berkata, Rasulullah telah bersabda, untunglah bagi penduduk negeri Syam kerana malaikat rahmat sentiasa menghamparkan sayap padanya. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan negeri Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmizi.
Muslim-muslimat ini mereka sekalian, ini adalah berkaitan dengan beberapa tugas malaikat. Penting untuk kita faham, kerana ayat ni menceritakan tentang malaikat. Ia merupakan satu jurusan perbincangan dalam bab akidah, agar kita beritahu kepada anak-anak kita, malaikat ni bukanlah seperti yang digambarkan golongan kufar. Dibayangkan ada sayap, terbang, main tiup-tiup, whistle, tiup, alat-alat muzik, bergembira bersama dengan fairy, cerita-cerita dongeng seperti itu. Tidak, tuan-tuan. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam menghadapi cabaran seperti ini, yang dilukis-lukiskan malaikat dengan gambaran-gambaran seperti itu, tidak benar sama sekali. Tidak mampu untuk kita fikirkan. Penting untuk kita faham, kerana ia satu bab dalam akidah. Nabi tidak pernah mengajar untuk melukis, menunjuk bagaimana. Tidak penting. Yang penting agar kita faham betapa indahnya, betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, betapa lengkapnya, sempurnanya penciptaan Allah. Semuanya ada penjaga yang tertentu. Kita mohon kepadanya perlindungan. InsyaAllah dalam kuliah akan datang lagi banyak huraian daripada buku bertajuk Menyelisih Alam Malaikat, berkaitan dengan tugasan para malaikat dan tanggungjawab mereka. Mereka ni tidak pernah meninggalkan ataupun mengkiri suruhan Allah kepada mereka. Kita akan bincangkan lebih lanjut pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.